kita awal sikit, kita tak naik ke bilik, tapi kita berada di lobi. Kan lobi tu, satu lobi dia ada sofa, memang ada kursi. Boleh ke? Ataupun dikira juga benda boleh. buat? Kita memang disuruh untuk tunggu di situ. Kalau tertidur di situ pun tak ada masalah. Yang disebutkan ialah berehat-rehat di tempat penginapan kita, di bilik penginap kita. Yang tu saja tidak dibenarkan. Ustaz je tanya ni. Ustaz ni menyelamatkan orang lain daripada soalan. Itu aja. Dia tahu dah. Apa dia? Ustaz, boleh tak kita beli ubat untuk menahan daripada period ke? Okey. Tahan uzur. Boleh kalau nak makan tu boleh. Ya. Cuma makan tu makan sebelum pergi, jangan sehari sebelum pergi baru nak makan, sehari sebelum uzur dia tak jadi. Kalau tanya dekat doktor-doktor, dia kena makan tu dia ada fatrah dia sebelum datang uzur. Biasanya jangkaan uzur 16 hari bulan. Jangan 15 hari bulan baru nak makan dia tak jadi. Ya, kena tanya balik doktor. Saya tak silap saya dalam masa dia sekurang-kurang ni mesti ada 1 minggu sebelum datang tarikh uzur tu dia dah start makan. Ya. Biasanya dekat mana kita boleh dapat benda tu? Segala ubat-ubatan bersiap sedia daripada sini. Beli daripada sini. Sebab dekat sana ubat dia mahal sikit. Dia macam pergi pergi KFC ke apa kan, nak beli, dia akan tanya dulu besar ke kecil, cawan, last ke apa, itu lagi apa, saya tak biasa, jarang pergi. Dia tanya yang besar dulu. Jadi ubat bersama. Kalau beli sana, dia akan bagi yang mahal dulu. Bila mahal tu, kejut kita tak ada ubat mahal sini kat Malaysia, baru kita minta yang murah. Tapi bersiap sedia ubat-ubatan biar daripada sini. Ya. Bawa Panadol, minyak cakapak, apa ni, painkiller, minyak gamat, minyak urut, lengah-lengah tu, itu kena tu. Dia kalau orang tak lengah besok ni memang hebat lah. Ya? Dekat airport pun dia dah lengah dah. Tapi kalau lengah dia tak boleh pakai bandage, tak boleh. Dia sakit kaki kita sedia. Kalau dia pakai dia pula dia kena dam. Macam umrah musim sejuk ni kita kena bawa ke apa tu, krim sapu ataupun gloss sebab Okay. sejuk kering kan. Betul, cantik soalan. Ya. Sejuk kering. Keadaan di sana cuma tak ada salji lah. Dalam PJS dia ada. Dan tuan-tuan kena siapkan lip balm. Ya, lip balm kena ada. Kemudian bagi mungkin ada kaki yang tak tahan tu, carilah yang pecah tumit apa panggil? Ubat. Lotion lah, lotion tumit. Sebab kalau dah banyak kali buat umrah tu dia akan pecah, kadang-kadang pecah berdarah. Dan bawa sweater nipis je lah, sweater yang Eskimo tu. Itu kita bukan nak pergi ke Palestin. Lagi Palestin bulan 3 nanti. Bulan 3 kan? Ya, bawa yang macam yang jemaah haji kan? Ada jemaah haji, nipis je. Mungkinlah kalau kita tuan-tuan ramai nak pergi ke Taif nanti, ziarah Taif, kita akan bawa ziarah Taif, sana sejuk. Di Madinah pun siapa di Madinah kalau subuh memang kena bawa sweater lah. Memang sejuk bulan 12. Ya. Dia bukan sejuk biasa-biasa ni sampai ke tulang sumsum. Dia punya angin dia tu. Okey. Ya. Ni berkait dengan solat. Solat tak? Dia bagi solat fardu, perbezaan waktu tu memang kita dapat jamak. Kita dapat jamak daripada kalau kata penerbangan tu pagi, kita akan sampai sana tu petang. Ya, bagi yang sampai trip ini biasanya kita sampai di sebelum subuh, jadi kita dapat solat subuh di sana. Ya. Jadi ambil jamak. Jadi jamak ni jamak takdim, tak ada masalah. Jamak takhir ini kita kena niat. Kena niat dalam waktu yang pertama tu kita nak buat jamak takhir. Bukan kita lepas waktu. Kita niat kita nak buat jamak takhir, maka baru boleh. Kalau kita terlepas waktu tu, itu bukan jamak tu. Itu tak tahu apa nama dia. Kita terlepas waktu. Jadi qadha lah. Ya. Sembahyang kapal terbang. Jadi solat dalam kapal terbang ini solat yang kita tengok kepada yang Nabi buat.
Nabi dia buat semayang kalau dalam perjalanan yang Nabi buat di atas kenderaan itu cuma solat sunat. Ya, solat fardu tak ada dilaporkan daripada mana-mana hadis Nabi buat di atas kenderaan. Nabi akan berhenti dan turun daripada. Adapun ada satu perbahasan disebutkan solat menghormati waktu. Adapun solat menghormati waktu ini, tuan-tuan nak buat boleh, tak nak buat tak ada masalah sebab tuan-tuan dah lepas pada waktu. Tidak cukup syarat untuk buat. Ya. Kalau di penerbangan Saudi itu, penerbangan Saudi dia ada tempat solat dia sendiri. Ya. Jadi senang. Jadi lain daripada penerbangan Saudi tak ada. Kalau nak solat, tuan-tuan nak kena ambil wudu. Syarat. Nak tanya mana? Wudu dalam tempat terbang ni saya pernah pengalaman jemaah haji. Dia buat wudu ni macam buat wudu kat bilik air. Kalau shot tu tak sampai rumah kita tuan. Jadi masalah. Dia ingat ambil wudu macam biasa. Jadi sebab itu penggunaan bilik air itu kena ambil perhatian. Jangan buat macam kat rumah. Kena ambil sekadar-sekadar kita gunakan air dalam tu. Dia basuh kaki semua di lantai tu. Saya keluar melecak lah tu. Sampai ke pengumuman dia ambil orang kata terbang bagi pengumuman. Bapak-bapak mama okey kata. Ya. Sila jangan berwuduk dalam bilik air. Dia buat macam rumah. Jadi waktu-waktu jamak. Bila kita langgar waktu tu memang boleh jamak. Sebab ada perbezaan waktu. Itu hikmah tu. Ada waktu beza dengan sana tu. Memang kita akan sampai ada dalam waktu sama ada waktu awal atau waktu akhir. Kecuali subuh. Ya. Kecuali subuh ni kadang-kadang memang akan kena macam lain. Cuma kalau nak suruh syarat dia tentu ada duduk, tak ada masalah. Solat macam biasa. Ya. Boleh berdiri dulu pada rukun yang pertama. Adapun ada lagi perbahasan lain, saya tak nak tuan-tuan jadi pening kepala. Cerita pasal solat ini. Jadi jalan dia ambil jamak dia yang awal ataupun yang akhir. Masih ada ke lampu hijau ni? Lampu hijau 2016 ni saya tak pergi lagi. Itu version 2016 ni saya tak pergi lagi. Sebab itu saya bagi tahu tu untuk tawaf, tuan-tuan boleh tengok Kaabah je. Tengok Kaabah dia ada khaf kecil yang kita buat gambar dia tadi. Ada Allahu Akbar tu. Itulah panduan dia. Tawaf yang wheelchair sama tak dapat? Tawaf wheelchair. Maksudnya okey. Tempat ruangan tawaf. Bagi yang pertama kali pergi, saya amat tidak sarankan tuan-tuan untuk tolak keluarga sendiri. Kita kena upah orang di sana. Umrah yang pertama saja. Lepas tu boleh tak tolak. Sebab laluan dia berbeza dengan laluan yang lain. Ya. Dia tak sama dengan laluan orang tawaf. Dia ada tempat dia sendiri. Jadi kalau first time pergi, memang susahlah. Ya. Boleh habis? Kurang jazilah dah? Ya. Semasa tawaf, pengalaman saya, masa tawaf tak sunat lah. Datang satu, saya bertiga, orang Indonesia. Dekat tawaf tu, di sandwah dia, Pak, nak cium hantar, ajar Ustaz. Dia kepung dia. Okey. Jadi macam mana? Ini satu peringatan sebenarnya. Dia dah tahu, tapi dia nak bagi tuan-tuan tolong dia ingatkan saya, terima kasih. Masa kita tawaf, biasa tawaf umrah ni, tuan-tuan dia akan cabaran ni dia akan datang. Dia tengok muka, ini muka boleh cari makan. Kalau tuan-tuan kena tu, muka boleh cari makan tu. Dia datang, pak mau cium Hajar Aswad pak. Lebih-lebih lagi yang perempuan. Dia pun, saya bisa bantu pak. Dia biasa sana tu orang lembut. Ya. Kita pun pergi.
Dia akan tepung kita ni sampai dapat cium Hajar Aswad. InsyaAllah memang akan dapat. Oh, hebat dia. Dia punya training dia tu, komando dia tu memang untuk cium Hajar Aswad je. Ya. Lepas dia pak mau cium Hajar Aswad pak, dia pun kapak 500 pak. Sudah dah bayar 500. Ya. Tawaf tak selesai lagi. Tak selesai lagi tawaf tadi. Tawaf umrah lah tu. Berlagu-lagu dengan orang dan sebagainya. Jadi ini kena ambil perhatian. Akan ada nanti, insyaAllah tuan-tuan akan dapat tawaran keemasannya. Cuma pastikan jangan berada dalam kawasan dalam keadaan kita berihram. Dan juga ambil perhatian yang ini kena bayar, bukan beli. Kalau tidak dia akan ikut sampai hotel, duduk dekat muka hotel. Itu antara perkara yang berlaku. Kemudian ada juga orang yang dia kata dia kena curi. Dia akan tunjuk beg dia kena potong. Itu saya dah hafal lah dia punya skrip tu. Dia akan nangis, dia akan tunjukkan beg kat pinggang dia kena potong, duit dia habis. Ini orang yang sama. Modus operandi dia pun sama. Untuk mendapatkan ni. Sebab dia pendapatan tuan-tuan. Pendapatan kalau kita derma dekat sana tu, memang boleh cecah ratusan ringgit, riyal satu hari. Silap-silap boleh ribu. 5 waktu solat, orang keluar daripada masjid tu orang akan bagi satu, orang akan bagi 1 riyal. Tidak-tidaknya dia akan dapat 300, 400 daripada 1 riyal. Tak percaya tuan-tuan try lah, tak ada rupiah kat sana tu. Tengok betul je, memang banyak. Jadi itu jadi kebiasaan. Saya menyarankan kalau nak bagi sedekah tu bagi pada orang yang cuci-cuci, yang betul-betul nampak dia susah. Dan lazimi diri kita di sana, kita ada berapa belas hari. Lazimi diri kita dengan bersedekah. Kerana dengan bersedekah ini dia boleh melapangkan kita punya rezeki, boleh melapangkan kita punya segala urusan. Setiap hari keluar daripada hotel nak pergi Masjidil Haram, kalau balik subuh tu mulakan dulu sedekah. Kalau tak boleh buat, selian. Balik ni spend siap-siap 3 berapa hari kita kat sana. Setidak-tidaknya ada 12 hari, 12 riyal untuk sedekah setiap hari. Kalau dapat 5 riyal, 10 riyal, 50 riyal lagi cantik. Ya? Itu nak melazimi diri kita untuk antara amalan yang lain boleh kita buat dekat sana. Tuan-tuan, ya. Di sedekah ni memang satu perkara yang cukup ajaib. Ya, pengalaman saya di sana memang antara perkara yang ajaib yang saya lalui daripada perkara bersedekah. Sebab itu saya amat sarankan jadikan jadi satu amalan harian. Bukan saja di sana, balik sini nanti pun jadikan. Ya, setabung surau kalau dia sembahyang masuk subuh, sembahyang subuh atau membuat tabung dekat rumah. Kalau tak sempat bagi yang perempuan, masukkan RM1. Ni hari ni punya sedekah. Cukup seminggu, pergi masukkan dekat mana-mana tempat. Mana nak lazimi diri kita dengan bersedekah. Mudah-mudahan Allah lapangkan setiap apa yang sempit dalam diri kita. Okey. Ustaz, yang sarangan Madinah tu sama dia punya gaji masjid Masjid Nawawi. Sarangan dia tu paling payung tu. Antara dia kira masjid dia atau okey. Ini dia ada perbahasan sikit, tapi kalau dalam khusus tabung haji dia akan bagi tahu lah. Muslimah nanti dia akan tengok, dia akan masuk dalam masjid, dia akan tengok orang semayang di luar daripada kawasan masjid. Ya. Jadi perkarangan masjid itu tidak dikira sebagai dewan utama salat. Kalau kata dalam musim puasa, maka kita kena masuk ke dalam. Tapi kawasan perempuan ni biasanya penuh. Kalau lambat dia memang akan tarik keluar, dia tak ada masalah. Yang jadi masalahnya orang lelaki, dia pun tengok orang semayang dekat tepi kedai, dia pun sambung soft. Dia sambung soft dengan orang kedai. Orang kedai tutup kedai, semayang di kedai je. Dia ikut Masjidil Haram tu. Saya balik jumpa ni apa hal semayang tu? Saya ikut dia, orang Mekah ni kan. Dia kau kepala, orang Mekah menang lah. Kalau lah kita. Takkan orang Mekah tu tak tahu kan? Ya. Jadi soft, kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i kan, pasal perkiraan soft. Kita mengaji sini subuh-subuh, bab soft ni, kita tak boleh putus. Boleh putus soft tu, maka kita akan batal kita punya 27 darjat itu. Satu.
Dan apabila keluar daripada kawasan masjid tu, dia dah tak kira lagi sembahyang jemaah. Walaupun kita ikut imam. Kalau gitu tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan balik buka Masjidil Haram, boleh sembahyang dekat depan TV, ikut dia, dapat fadilat seperti solat dalam Masjidil Haram. Dia ikut Bangladesh yang jual tu, menang dia, saya kalah. Saya kalah tak ada apa-apa. Dia dah ikut mufti Bangladesh, ikutlah. Tapi kita nak bagi tahu pada jemaah masuk dalam masjid, tetapi kalau ada tompok-tompok dalam saf dalam masjid tu, tuan-tuan boleh sambung dekat situ walaupun di depan tu keadaan penuh sebab keluasan masjid itu. Ini dikira lain. Masjid yang terlalu besar. Silap-silap sampai ujung sana, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak sambung saf yang ke depan sekali. Memang sebab itu kemudian ada pula potongan-potongan tu nak buat laluan. Itu masalah dalam Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Dia terpaksa pisahkan supaya ada laluan. Jangan nak sambung juga dekat laluan pun kita nak sambung saf ke seperti itu, tak boleh. Itu untuk laluan. Okey. Kita minta dulu. Ada dua lagi. Boleh dari. Nasi tambah dia. Yang mana ada dari rawatan. Kadang-kadang balik foto tu agak lepas batu kan. Mana kelak-kelak sembahyang di Masjid Haram atau di hotel. Balik di mana? Dia rawatan di ziarah kan. Ada lepas batu. Itu hampir dua. Itu dia kadang-kadang berlaku lah. Kadang-kadang berlaku lah. Dia yang kita nak rebutkan sembahyang sana, walaupun kalau kata terlepas waktu. Tapi saya nak sarankan, tuan-tuan, kalau tak larat nak kejar 5 waktu berulang alik, dan nak balik juga ke hotel, sekali-sekala tak ada masalah. Kalau tak larat sembahyang di hotel, jangan direbut. Kita kaedah kita, biar tak dapat semua, jangan tinggal semua. Jadi bila kaki tu, gris pun tak apa nak ada. Dia berulang 5 kali sehari ni, dia berulang juga, gagahkan juga, aku nak datang ni tak boleh, nak duduk masjid tak boleh duduk lama, nak kencing, nak keluar dan sebagainya. Dia berulang dan akhirnya dia sakit lutut, dia sakit tumit dan dia demam. Dan akhirnya dia terpaksa baring dalam bilik 5 waktu dia terlepas. Jadi tengok kemampuan diri, tengok kita punya tenaga. Kalau boleh, carry on. Kalau tak boleh, beragak-agak. Dia tak dapat semua, tapi kita tak tinggal semua. Ini dah tak sabar nak balik lagi. Dah tunduk tu. Ustaz, waktu berdoa dekat Muntazam tu, waktu berdoa dekat Muntazam antara Hajar Aswad dan pintu Kaabah tu, dia mesti dekat dinding Kaabah tu ke, ataupun kita boleh ke belakang dia, ataupun dengan jarak yang jauh? Dia itu satu kaedah yang sebenar untuk berdoa di Muntazam. Tapi kalau tidak dapat, memadai kita duduk di belakang Muntazam. Sebab itu tempat solat yang diletakkan tu memang di belakang Muntazam. Walaupun daripada jarak jauh. Dia kalau kita nak ikut betul-betul memang tidak mampu. Nabi SAW dia lalu di Hajar Aswad dan dia akan sentuh. Jadi kita tak boleh nak sentuh. Kita tidak boleh ikut sepenuhnya. Jadi kita ikut dalam keadaan bila Nabi beristilah menggantikan dia. Jadi kalau kata tak dapat yang tu, kita ambil bersetentang sudah memadai. Jadi kalau tak dia tu boleh berasuara tak? Nanti simpan. Kalau kata mungkin tak ingat hari ni, tuan boleh tulis soalan. Nanti dalam pas ada kawan kita. Kita tengok 30 hari bulan Ustaz Azwan. Ustaz Azwan ada Ustaz Azwan? Kenal. Kita kenalkan sekejap. Ustaz Azwan ini model Mahatafiz As-Sahabi dari Kuala Kangsar. Ni yang 30 hari bulan. Awak tak nampak tu? Nanti kita akan jumpa nanti. Tentang kalau nak masuk Mahatafiz part time, boleh hantar. Dia banyak sangat. Dia ada pencetus idea tu. Okey. Yang sebelah hari bulan dia ni, saya lah sebelah hari bulan. Saya 11 hari bulan dan 12 hari bulan Ustaz Maksaman. Tengok. Ini yang 12 hari bulan. Ini kalau orang sekitar ni tahulah. Orang kata-kata lah dia ngajar di Masjid Surau. Yang 13 Ustaz Adib Al-Misri. Jadi Imam Masjid Sungai Kelah. Imam Masjid Sungai Kelah. InsyaAllah orang yang hebat-hebat belakang tuan-tuan boleh tanya nanti.
Yang boleh kami bantu ya. Yang tak boleh kita akan ambil masa sikit, kita akan rujuk balik pada yang lebih arif. Nanti ya, jadi bila kenal nanti di awal kita jumpa lagi. Jadi kalau ada apa-apa yang nak tanya pasal NOS ni, boleh jumpa Yus sekejap lagi. Siapa yang tak dapat bag, Yus juga lah. Semua Yus. Jadi saya minta maaf di atas kekurangan sepanjang khusus ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi daripada kemahan diri saya sendiri. Dan saya sendiri majlis kita, betul-betul kita doa mudah-mudahan Allah memudahkan segala perjalanan kita dan semuanya mendapat umrah yang mabrur insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma sahhil umurana ya Allah. Allahumma ij'al umratana umratan maqbulah wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah amal ibadah kami ya Allah. Permudahkanlah perjalanan umrah kami ya Allah. Perjalanan kami ini adalah untuk menyambut panggilan-Mu ya Allah. Berikanlah kesihatan yang baik kepada kami ya Allah. Berikanlah kesihatan yang baik kepada kami ya Allah. Berikanlah kesihatan yang baik kepada kami ya Allah, agar dapat kami beribadah di tanah haram ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.